Jadi untuk itu perhatikan, bermula pagi esok lepas sarapan lakukanlah ziarah selamat tinggal macam semalam pukul 7 ya pagi dengan family. Aktivitinya macam biasa, tiap kita masuk masjid Nabawi ataupun masjid yang lain, Rasulullah bagi amaran untuk kita melakukan sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Beliau sabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka' rak'atain qabla an yajlisah." Apabila seseorang di antara anda, lelaki wanita umat Muhammad, yang tua, yang muda, yang baliغ, yang akil, maka hendaklah melakukan sembahyang 2 rakaat sebelum duduk, yaitu tahiyatul. Lepas itu menuju makam Nabi. Disitulah tuan dan puan ucap salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurang-kurang cukup aja. Assalamualaikum ya Nabi Allah warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa asyhadu bi annaka, kalau dibaca semua macam dalam buku panduan ziarah Nabi. Kemudian ucap salam pula kepada Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dan ucap salam kepada Sayyidina Umar. Assalamualaikum ya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Selepas itu berdoa kepada Allah semoga macam-macam ibadat yang tuan dan puan sudah melakukan di Bandar Suci Madinah semua itu diterima oleh Allah. Di Bandar Suci Mekah semua itu juga diterima oleh Allah. Amin. Dan berdoalah kepada Allah semoga Allah bagi kemudahan untuk tuan dan puan mendatangi Harumain, dijemput menjadi tetamu Allah, tetamu Rasulullah di masa hadapan, insyaallah. Itu mustahab. Lepas ziarah selamat tinggal balik hotel macam biasa ya. Masih boleh walaupun ziarah selamat tinggal malam nanti atau pagi esok boleh. Itu ziarah bukan tawaf. Bahkan lepas ziarah selamat tinggal esok, tuan dan puan boleh tawaf kedai semula. Kalau ntar isi beg tengok masih kurang penuh, lepas itu naik bilik tuan dan puan, beg yang nanti simpan esok di dalam bagasi bas ini, perut bas, turunkan dari selepas ziarah selamat tinggal hingga sebelum pergi sholat zuhur sudah siap di lobi bagnya ya. Berhenti sebentar di situ. Bahasa ini depan kita masjid Dua Kiblat, tuan dan puan. Ini dulu Rasulullah sembahyang zuhur di sini. Ceritanya hari Selasa beliau takziah, azi bela sungkawa kepada Ummi Bashar, salah seorang dari kaum Ansor. Lepas takziah Rasulullah salat zuhur berjemaah. Rakaat pertama, kedua macam biasa hadap ke Aqsa, ketiga beliau terima wahyu. Berpusing menjadi berhadap ke arah Al-Haram. Saya contohkan, sit pertama ibaratnya soft pertama. Kedua, ketiga dia dalam 3 baris saja soft. Jemaahnya sempat dirubah, masa itu belum ada masjid kiblat lagi. Jadi beliau jadi imam macam ini di depan soft pertama. Rakaat pertama, kedua Aqsa, ketiga beliau berpusing macam pusingan jarum jam ke arah kanan. Hingga posisi beliau bertentangan 180 derajat. Jadi makmum macam ini ke Al-Aqsa. Lalu beliau jalan seorang diri ke arah belakang makmum di celah-celah makmum. Berhenti bila sudah di belakang barisan terakhir, soft terakhir. Jadi Rasulullah mula-mula hadap ke Al-Haram. Lepas itu bila Rasulullah ada berhenti, jamaah berpusing macam Rasulullah berpusing. Sehingga posisi jemaah berhadap macam Rasulullah hadap. Jadi asalnya ini soft pertama menjadi terakhir. Ya, yang terakhir sana menjadi pertama di belakang. Maka disinilah 91 tahun selepas peristiwa itu, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bina masjid dibagi nama Dua Kiblat. Itulah sejarahnya. Kita tak turun, tak mustahab. Nak turun tidak boleh juga sembahyang macam Rasulullah berhadap ke Dua Kiblat.
coba ikut 100. Rakaat pertama ke Aqsa, kedua ke Al-Haram, lepas sholat kita didatangi oleh orang ramai. Pasti mereka tanya, awak terima wahyu juga? Macam Rasulullah. Jadi satu sejarah. Subhanallah, hikmahnya besar tuan dan puan. Kita dapat memahami bahwa Rasulullah hari-hari doa sebelum bertukarnya kiblat. Maknanya beliau dah tahu, faham sangat apa yang akan berlaku kepada umatnya yang hidup di akhir zaman dekat Palestina sana, Al-Aqsa. Macam mana kalau kiblat kita masih aktif ke Aqsa? Pasti Yahudi semakin takabur, semakin sombong, semakin tak bagi Palestina berdaulat menjadi negara yang merdeka. Subhanallah, dengan bertukarnya kiblat, problem kaum muslimin berkurang. Ini kita sambil lalu jalan. Jadi maknanya Masjid Qiblatain ini dibina masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, menjadi gubernur Madinah. Lepas ini kita lalu di Masjid itu. Baik, saya sambung tadi mengenai pergerakan esok. Jadi tuan dan puan selesai menurunkan bagnya, naik bilik semula. Biasa kita untuk sembahyang Jumat walaupun di kampung sebelum sembahyang zuhur, walaupun di kampung sebelum pergi sholat kita mandi. Esok mandi itu niat mandi sunat ihram. Jadi saja aku mandi sunat ihram umrah kerana Allah. Saja aku mandi sunat ihram umrah kerana Allah. Atur cara mandinya tuan dan puan, yaitu macam kita mandi hadas besar. Nananya dari ujung rambut hingga ujung kaki dibasuh dengan air. Itu macam mandi hadas besar. Ini air diterjunkan ya di tepi bukit, bukan air terjun itu, diterjunkan. Jadi di bawah ada kolam airnya, ada desernya, diantar ke atas diterjunkan. Buatan Madinah tak ada mata air. Kalau yang Langkawi itu boleh alami, ini diterjunkan. Jadi tuan dan puan, mandi sunat ihram, niat saja aku mandi sunat ihram umrah kerana Allah, dan selesai mandi terus pakai ihram. Pakai ihram untuk lelaki wanita tak sama. Rasulullah SAW sabda untuk kaum lelaki, idza ahrama ahadukum falyulbis izarain wa na'lain. Apabila seseorang di antara anda kaum lelaki nak umrah, maka hendaklah memakai dua helai kain ihram, wa na'lain, dan dua selipar. Adapun atur cara pakai kain ihram yang dua ni, bawah macam kita pakai sarung, maknanya menutup aurat dari pusar hingga lutut. Macam manapun caranya janji aurat ditutup. Yang kedua, kain ihram di atas, yaitu macam kita pakai selimut, tutup semua dari Madinah. Tetapi bila tuan-tuan masuk Masjidil Haram Mekah esok, masuk masjid, maka sunat bahu yang kanan dibuka. Jadi kain ihramnya di bawah ke tiang. Buka bahu kanan bila masuk Masjidil Haram. Apa sebab tidak mulai dari Madinah? Sebab tawaf yang tuan-tuan lakukan esok bermakna kudub, bermakna kedatangan first time di Mekah. Nah, itu sebabnya. Walaupun niat tawafnya niat tawaf rukun umrah saja, aku mengerjakan tawaf rukun umrah 7 kali pusingan, tapi bermakna kudub, kedatangan yang pertama esok. Itu sebabnya. Kemudian selipar atau cara pakainya selipar yang tidak menutup jari-jari kaki dan tumit. Jadi selipar jepun. Kemudian wanita, tuan-tuan, puan-puan, ya berhenti nanti sebentar di jalan. Wanita Rasulullah SAW sabda, fala tantakibul mar'atul muhrimatu wala talbasul khuffazain. Wanita yang nak umrah tidak dibenarkan memakai niqab, tutup muka. Wala talbasul khuffazain, dan tidak boleh memakai kedua sarung tangan. Mananya puan-puan, ihramnya macam kita wanita sholat, ya. Jadi tak boleh tutup muka. Baik, stop sekejap. Ini dia kawasan Masjid 7. Sebelah kiri kita Bung Zeng, Masjid Umar, kecil ya. Di belakang kita sana ada dua masjid, dekat tiang elektrik itu bung batu-batu melengkung, itu Masjid Salman Al Farisi. Di belakangnya naik ke atas bukit sana Masjid Fatah.
Kemudian satu masjid lagi di ujung bukit kiri itu Masjid Ali. Jadi masjid 7 itu Ali, Omar, Salman, Fatah, 4. 3 yang lain dah tak ada. Masjid Abu Bakar sini tak ada. Masjid Fatimah itu Kevin hijau nih, itu tampaknya sana. Kemudian Masjid Ar-Royah di belakang. Ini masjid 2 minara baru. Jadi jalan ini, highway ini tapak paritnya. Panjang parit 2,5 kilo dari ujung depan kita hingga ke belakang dekat Masjid Sayyidain. Panjangnya 2,5 kilo, dalam paritnya 2,5 meter, lebar parit 5 meter. Kafir datang dari arah kita datangi. Muslim duduk di seberang parit. Nah, dengan adanya parit yang begitu besar dan panjang, mereka tidak mudah masuk ke markas tentara Islam yang ada di kawasan. Jelas ya? Bukit ini namanya Bukit Sila. Di atas Bukit Sila ada bekas tapak bangunan, itu pos kawalan masa Raja Abdul Aziz dulu. Jadi Bukit Sila. Perang Uhud tentara Muslim 3.000, perang Pandak ini tentara Muslim 3.000 melawan 10.000 tentara kafir, Islam menang. Baiklah tuan dan puan, sambung taklimat pergerakan esok. Jadi bila dah mandi sunat ihram, sudah pakai ihram, tuan dan puan pergi solat zuhur asar dekat Masjid Nabawi di jamak takdim tamam. Takdim maknanya dilakukan di waktu yang awal. Zuhur asar bermakna dilakukan di waktu zuhur asarnya. Tamam maknanya 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Kenapa tidak dikosor? Karena tuan dan puan ikut imam Masjid Nabawi mukim. Kalau nak kosor kena sholat sendiri, tak payah ikut imam Masjid Nabawi. Jadi niatnya saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat, dihimpunkan kepadanya sholat asar. Ikut imam kerana Allah, dihimpunkan kepadanya sholat asar. Jadi sholat asar dihimpun kepada zuhur maksudnya. Ikut imam kerana Allah. Selesai 4 rakaat ikut imam, salam sudah, maka tuan dan puan berdiri di tempat sholatnya. Kamat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah hingga selesai. Terus niat sholat asar. Saja aku sembahyang asar 4 rakaat kerana Allah. Jadi waktu niat sholat asar tak payah pasang niat jamak semula. Tak payah pasangnya saja aku sembahyang asar 4 rakaat dijamak dengan zuhur. Itu namanya jamak nur tasalsul, berpusing-pusing. Jadi syarat dibenarkannya melakukan sembahyang jamak mesti tuan dan puan, niat jamaknya kita pasang di waktu melakukan sholat yang pertama. Sholat zuhur dengan asar di waktu zuhur. Tidak boleh kita waktu zuhur tidak niat jamak, kemudian waktu asar niat jamak, tak boleh. Waktu zuhur maksudnya terlupa, ya. Niat biasa saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat ikut imam kerana Allah. Lepas sholat teringat, oh, saya nak niat jamak. Okeylah, saya nak jamak. Saja aku sembahyang asar dijamak dengan zuhur, tidak boleh. Itu syaratnya kurang, tuan-tuan. Yang kedua syaratnya mesti berterusan. Selepas salam sholat yang pertama terus melakukan sholat yang kedua. Tidak boleh dijeda, boleh dipisah dengan melakukan sembahyang sunat yang lain. Maksudnya biasa dekat Masjid Nabawi lepas sholat fardu ada sembahyang mayat. Kalau besok tuan dan puan dah niat jamak, ada sembahyang mayat, tak payah ikut, tapi terus sholat asar. Kalau dah niat jamak selesai sholat zuhur, ada sembahyang mayat, tuan dan puan punya perasaan, senang ini, tambah pahala. Nah ikut sholat jenazah, batal niat jamaknya. Asarnya tidak boleh dilakukan esok di waktu zuhur itu, tapi bila masuk waktu asar. Jelas ya? Kemudian tuan dan puan, nah selesai zuhur asar tidak digalakkan melakukan sembahyang sunat rawatib, terus balik hotel, maka naik bilik pukul 2 mulai turun. Tuan dan puan on time pukul 2.30 pas bergerak menuju mikot. Dari hotel ke mikot lebih kurang dalam 30 menit. Jadi maknanya di hotel esok siap mandi sunat ihram, siap pakai ihram. Dekat mikot sembahyang sunat ihram 2 rakaat, lepas itu pasangnya di dalam masjid dan atau di dalam bus bila naik semula. Ya. Di niat umroh 2 cara, niat biasa atau niat bersyarat.
Niat yang biasa, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, saja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya karena Allah Ta'ala. Niat bersyarat lagi bagus. Sebab kalau seandainya hari bertolak malam esok puan-puan haid tak dapat menyempurnakan tawaf sa'i malam esok, tunggu hingga hari suci. Bila ada suci barulah mandi hadas besar, lepas itu terus masuk Masjidil Haram, tawaf sa'i, tahallul. Kalau hingga hari nak bertolak belum tawaf sa'i kerana belum suci, di hari terakhir puan-puan niat, saya lepas ihram umrah, keluar dari ihram umrah karena Allah. Itu niat syarat esok. Jadi bila peristiwa itu berlaku tidak wajib bayar dam, menjadi halal. Untuk itu nawaitul umrata wa ahramtu biha in habasatni habisun famahilli min haitsu habasatni lillahi ta'ala. Tahu bahasa Melayu? Saja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya, apabila ada apa-apa halangan maka aku bertahallul kerana Allah. Tahu kalimat sekiranya ada apa-apa halangan maka aku bertahallul kerana Allah. Itu nama niatul syarat. Jadi ada tambahan kalimatnya. Saja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah, itu yang biasa. Tapi niat bersyarat, saja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya, apabila ada apa-apa halangan maka aku bertahallul kerana Allah. Halangan kerana haid, halangan sebab sakit yang emergensi, halangan ditahan tidak dibenarkan oleh kerajaan, misalnya masuk Mekah, maka niatlah bertahan. Menjadi halal dan tidak wajib. Apa-apa halangan awal universal. Baik, tuan dan puan, dipirani lebih kurang dalam 20 hingga 30